بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. Kamar Rama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat kembali ke channel Si Tukang Cerita. Anda bersama dengan host anda sekali lagi, Acap Si Tukang Cerita, dalam rancangan podcast Kamar Remang. Sebuah podcast yang akan menyampaikan pelbagai kisah seram, kisah misteri dan juga kisah mistik untuk anda semua yang menggemari kisah-kisah tersebut. Kepada anda yang dah like, share, subscribe dan dah jadi geng Remang, terima kasih Acap ucapkan. Acap sangat-sangat menghargai jasa kalian tu. Kepada anda yang mungkin baru saja jumpa dengan channel Si Tukang Cerita ni, Acap ucapkan selamat datang dan Acap harap anda suka dengan konten-konten yang telah Acap sajikan. Dan Acap harap anda pun bolehlah tekan butang like tu, tekan butang share, tekan butang subscribe yang paling penting, dan tekan juga butang loceng supaya korang tak ketinggalan konten-konten Acap yang akan datang nanti. Okey, malam ni Acap dapat dua buah cerita yang Acap akan sampaikan kepada anda sebentar saja lagi. Ceritanya menarik. Acap harap dapatlah kita sedikit sebanyak pengajaran dan juga iktibar daripada kisah-kisah yang disampaikan oleh dua orang pencerita ini. Jadi kan, tanpa membuang masa lagi, jom let's jump to the story. #seram tak. Okey gang, kisah yang pertama ni disampaikan oleh seorang doktor yang nak dikenali sebagai Dr. A. Jadi mari kita dengarkan kisahnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat Acap dan juga para penonton dan juga pendengar podcast Kamar Remang sekalian. Waalaikumsalam. Saya kenalkan, nama saya Dr. A. Jujur saya cakap Cap, saya tak pernah nampak hantu. Tapi saya selalu tengok pesakit-pesakit ni nazak dan saya selalu nampak keadaan mereka ketika menempuh sakaratul maut. Ada yang matinya senang, ada yang matinya susah. Wallahualam. Saya nak bercerita pun takut, sebab takut mengaibkan si mati dan keluarganya. Tapi cerita yang saya nak kongsikan ni agak menarik. Baik, saya rahsiakan hospital mana untuk menjaga aib keluarga si mati. Kisah ni berlaku kira-kira beberapa tahun yang lepas. Dan ketika itu saya in charge untuk ENT ward. ENT tu bermaksud ear, nose and throat. Nak dijadikan cerita, ada seorang makcik ni lama sangat dekat ward tu Cap. Kalau nak diikutkan tanda-tanda vital dan juga hasil ujian darah, sepatutnya makcik ni dah lama meninggal dunia. Makcik ni Cap dah tahap akhir kanser lidah. Lidahnya pun dah kena buang dah. Dan dia koma selepas dia menjalani pembedahan. Makcik ni punya koma Cap, dengan keadaan makcik ni koma Cap, dengan mata dia yang terbeliak dan terkebil-kebil. Jadinya Cap, bila tengok mata dia terkebil-kebil tu, kami boleh tahu yang dia ni masih hidup. Kami pantau dia kadang-kadang je, sebab kami nak tengok kadar denyutan nadi. Banyak kali jugalah staff nurse ni dah noted yang makcik ni nazak. Tapi bila kita attend, apa yang kami jumpa cuma tracheostomy tube dia je yang longgar. Lepas kita orang betulkan, makcik tu okey balik Cap. Bila tengok keadaan makcik ni lama-lama kan, saya rasa makcik ni tengah menunggu mati je lah. Cuma yang saya pelik, tak ada seorang pun anak-anak dia yang nak bawa balik rumah. Kalau kalian semua dapat lihat keadaan makcik tu ketika itu, dia dah macam mayat hidup tau. Dengan badan dia yang kurus kering, dengan mata dia yang terbeliak, kulit muka dia dah warna kelabu dah Cap. Lepas tu muka dia ni seakan-akan menahan kesakitan, tersiksa menunggu ajal.
Anak-anak dia ada jugalah teman baca Yasin. Tapi bila malam, semuanya balik jap. Malam tu, saya sempat tarik anak perempuan dia untuk berbincang. Saya bawa dia masuk dalam bilik seminar dan kami adakan perbincangan secara tertutup. Saya heran kenapa dia orang tak nak bawa balik mak dia. Sedangkan pihak hospital dah tak boleh nak buat apa-apa dah dekat mak dia ni. Nak dipindahkan ke ward paliatif pun dah penuh. Jadi saya nasihatkan kepada dia untuk bawa balik je lah mak dia ni. Nak tunggu apa lagi? Tapi malangnya anak dia tetap berkeras. Berkeras tak nak bawa mak mereka ni balik. Dan tambah anak perempuan makcik tu kata mereka pernah bawa mak mereka balik. Tapi katanya kena kacau dengan makhluk halus. Kadang-kadang makhluk tu datang daripada luar rumah, kadang daripada atap rumah, kadang dekat dalam rumah jap. Hai, pening juga kepala dengar cerita anak dia ni. Lepas tu dia sambung cerita lagi jap. Anak makcik ni kata 2 bulan sebelum mak dia sakit teruk, mak dia ni ada pergi ke Indonesia. Katanya nak berubat. Dan apa yang lebih mengejutkan lagi adalah anak makcik ni kata yang mak dia orang ni adalah pemakai susuk. Cumanya dia dan juga adik-beradik dia tak tahu susuk apa dan apa tujuan mak dia ni pakai susuk. Dan semasa makcik tu dekat Indonesia, anak perempuan makcik ni ada terima panggilan daripada salah seorang kenalan makcik dia dekat Indonesia sana. Tujuan dia telefon waktu tu sebab nak bagi tahu yang mak dia ni dah meninggal dunia dan urusan pengebumian semua akan diuruskan dekat sana. Jadinya anak perempuan makcik ni terkejut dan juga sedih lah bila dengar berita yang mak dia meninggal. Siapa yang tak sedih bila mak dia meninggal, betul tak? Jadinya tanpa berlengah, anak perempuan makcik ni pun teruslah call adik-beradik dia yang lain untuk bersiap-siap ke Indonesia sebab nak uruskan jenazah mak dia dekat sana. Jadi tengah dia orang duduk kalut-kalut cari tiket, tengah bersiap-siap nak pergi ke Indonesia ni, waktu subuh pagi, anak perempuan makcik ni dia cerita dia dapat panggilan daripada salah seorang lelaki. Boleh dikatakan salah seorang kenalan mak dia jugalah daripada Indonesia. Dan lelaki tu kata tak perlu pergi ke sana sebab semuanya dah beres. Beres apa dia tak bagi tahu, cuma dia kata beres macam tu je. Jadi dia orang ni pun yalah redalah dengan pemergian mak dia jap. Tapi jap, alih-alih sebulan selepas kejadian itu, mak dia balik. Dan terkejut beruklah anak perempuan makcik ni bila nampak mak dia dekat muka pintu. Selalunya jap, tabiat mak dia ni kan, bila balik daripada mana-mana pergi melancong luar negara, dia kena disambut dekat airport. Tapi kali ni tidak. Dan anak perempuan makcik tu dengan adik-beradik dia ni semua heran lah bila tengok sosok tubuh mak dia ni yang dikatakan dah meninggal ni jap. Makcik ni pun akhirnya menjelaskan lah bahawasanya berita yang disampaikan oleh kenalan mak dia tu adalah berita yang tak sahih. Sebenarnya mak dia ni tak meninggal pun, cuma sakit dan terlantar pingsan beberapa hari je. Macam itu. Jadi dia orang kata, yelah mak, tak apalah. Asalkan mak ni dah sihat, dah balik, dah tengok mak dah selamat, okey lah tu. Okey. Jadi jap, anak perempuan makcik ni sambung lagi cerita. Dia kata 2 minggu pertama mak dia orang balik tu, okey je. Tengok macam biasa je lah kan, tabiat mak dia ni. Cumanya, nafsu makan mak dia ni je jadi luar biasa. Selalunya makan nasi sepinggan pun tak habis. Tapi kali ni 2 pinggan nasi habis. Katanya lagi, mak dia ni suka sangat makan ayam bakar. Tapi cap, bukan seketul, bukan 2 ketul, bukan 3 ketul, tapi seekor ayam jap. Bayangkan seorang wanita berumur hampir 80 tahun makan ayam seekor. Masuk minggu ketiga mak dia dekat rumah anak perempuan dia ni, mak dia orang pun jatuh sakit. Dan sejak itulah mereka bawa ulang alik mak dia pergi ke hospital. Dan selepas itu mak dia didiagnose menghidapi penyakit kanser lidah dah tahap 4. Dan akhirnya mak dia perlu menjalani pembedahan potong lidah mak dia tu. Dan selepas pembedahan itulah mak dia ni sakit makin teruk sehinggakan koma dan dipindahkan ke ward ICU. Jadinya cap, sebab terlalu lama sangat dekat ICU ni dan bila dibuat CT scan, barah ni dah merebak ke seluruh organ. Jadi pihak hospital dah tak boleh nak buat apa-apa dah. Kalau bagi ubat ke kemo ke apa, memang mak dia memang tak ada harapan untuk baik. Kata doktor-doktor pakar lah. Dan kalau tak nak dibawa balik pun, diorang akan dibawakan ke ward paliatif. Tapi masa tu ward paliatif ni memang dah penuh dah. Kata anak perempuan makcik ni tadi, dia pernah juga bawa mak dia balik selepas pembedahan tu. Tapi 2 hari je dia boleh tahan.
Bila dibawa balik mak dia ke rumah dia orang ni, mak dia ni meracau-racau, meronta-ronta kan. Dan macam-macam lah lagi yang berlaku dekat mak dia ni, dah sampaikan dia orang ni semua dah tak keruan dah. Macam-macam gangguan yang dia orang dapat. Jadinya itulah cerita anak perempuan kepada makcik yang koma ni tadi ni. Sebab kenapa dia orang tak nak bawa balik mak dia. Kata anak perempuan tu lagi kepada saya, Cap, itu hanyalah jasad mak dia je. Tapi yang mata terbeliak, yang meronta-ronta, yang terkebil-kebil tu makhluk lain yang duduk dekat dalam badan mak dia. Saya masa tu cuma gelingkan kepala dan hanya boleh kata wallahualam. Sebab saya bukan pakar bab-bab yang macam itu, Cap. Ada satu malam tu, Cap, nurse panggil saya. Dia kata makcik yang koma ni tengah meracau-racau. Jadi saya pun bergegaslah pergi ke sana. Bila saya sampai dekat sana, Cap, depan mata saya nampak makcik ni meronta-ronta tak nak dicucuk untuk ambil darah daripada badan dia. Dan yang paling pelik lagi adalah makcik ni meronta-ronta sambil marah-marah. Sambil marah-marah, Cap. Marah-marah, cakap macam orang biasa. Sedangkan lidah dia dah dipotong, dah dibuang dah lidah dia ni disebabkan oleh penyakit kanser dia tu. Saya jadi pelik dan aneh waktu tu, Cap. Dan saya terpaksa bagi ubat tidur dan ikat kaki tangan makcik tersebut. Dan besoknya dia koma macam biasa. Saya pernah jugalah berborak dengan spesialis yang bukan Islam. Mereka pun kata makcik tu creepy. Nak dijadikan cerita, Cap. Satu hari ni anak-anak makcik ni bawa lah ustaz jumpa dengan mak dia ni supaya untuk memudahkan pemergian mak dia ni lah. Dan malam tu kebetulan saya on call. Jadi saya pun datanglah bersama dengan anak-anak dan juga ustaz tu tadi. Tapi saya hanya memerhati daripada kaunter nurse saja. Kami biarkanlah waris dan juga ustaz tu buat apa yang patut dekat katil makcik tu. Kebetulan masa tu ward tak busy. Jadi keadaan kat situ memang hingar-bingar. Hingar-bingar sebab apa? Kami dengar makcik tu menjerit tolong, Cap. Dia punya jerit tu, Cap, kejap-kejap minta tolong. Tolong. Lepas tu haus, panas, tolong. Masa tu adalah seorang nurse ni datang dekat, tutupkan langsir tu untuk menjaga privasi. Saya masih pelik masa tu. Macam mana makcik ni masih boleh bercakap sedangkan lidah dia dah tak ada? Pagi besoknya, Cap, saya datang awal. Kemudian saya buat morning blood taking. Okay? So macam biasa, saya kena ambil darah pesakit-pesakit yang disuruh oleh pakar dan juga MO. Bila saya tengok rekod pada file yang ada dekat tangan saya ni, Cap, saya kena ambil darah makcik yang koma tu, Cap. Saya dah mengeluh dah. Macam mana nak ambil darah dia? Urat pun dah tak ada. Lepas tu darah pula hitam, dah pekat pula tu. Jadi nak tak nak, saya kena juga buat lah atas arahan oleh pakar dan juga MO ni, Cap. Kalau tak buat, matilah saya. Baik. Sampai dekat katil makcik tu, Cap, saya selak langsir. Makcik tu macam biasa, mata dia terbeliak sambil dada dia berombak-ombak, Cap. Tapi sebab dah banyak kali kami ni asyik tertipu je dengan makcik ni, saya pun diam je lah. Saya pun prepare set jarum pijagari saya. Masa saya nak cucuk dekat tangan makcik tu, tiba-tiba makcik tu pegang pergelangan tangan saya dan kepala dia, Cap, menoleh ke arah saya, Cap. Dengan muka dia yang creepy tu, dia pandang ke arah saya. Masa dia pandang ke arah saya tu, Cap, saya dapat lihat yang anak mata dia ni dah pudar. Dah pudar sama macam orang yang dah mati tu, Cap. Dan saya dapat lihat dia sedang merenung ke arah saya sambil menggiling-giling, Cap. Macam dia nak bagi tahu dekat saya, tak payahlah nak ambil darah lagi, aku ni dah mati dah. Kan? Bila dah jadi macam itu, saya terus melompat keluar daripada kawasan katil makcik tu dan saya terus pergi ambil darah pesakit-pesakit lain, Cap. Walaupun dalam keadaan yang berdebar-debar dan ketakutan tu, Cap, saya cuba tenangkan diri dan jalankan tugas saya macam biasa supaya orang lain tak nampak apa yang sedang berlaku ketika itu. Jadi, Cap, pagi tu sebelum kami buat rondaan dalam ward, nurse akan buka semua langsir pesakit untuk pastikan yang pesakit ada dekat katil masing-masing. Tapi langsir makcik yang koma ni seorang je lah yang kami tak buka, sebab waktu itu keadaan dia sangat-sangat mengaibkan. Selepas rondaan dibuat, tiba-tiba saya disapa oleh seorang nurse. Doktor, makcik tadi tu macam dah tak ada respon lah. Boleh tak doktor tengokkan? Baik, saya pun terus bergegas ke arah makcik tadi tu dan saya buat pemeriksaan ke atas jasad makcik tadi. Bila saya sampai dekat katil makcik tadi tu, Cap, saya nampak mata dia terbeliak
Badan dia dah kaku, dah tegak, dah kejung kan. Muka dia dah kelabu, mata dia ni memang dah kelabu, memang tak tahu saya nak cakap macam mana keadaan dia. Dan bila saya cek nadi apa semua, memang makcik ni disahkan telah meninggal dunia. Dan akhirnya saya panggil nurse untuk uruskan jenazah ni untuk dibawa ke bilik mayat. Jadi selepas makcik tu meninggal dunia, kami staff-staff yang dekat ward ENT ni lega lah. Begitu jugalah dengan ahli keluarga makcik ni tadi. Sebab mak dia telah selamat kembali ke rahmatullah. Jadi tepat jam 12.30 hari tu, jenazah telah dituntut untuk dikebumikan. Jadi begitulah antara kisah yang pernah saya lalui semasa saya in charge dekat ENT ward. Sekian daripada saya, Dr. A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright gang, itulah dia kisah yang disampaikan oleh Dr. A. Jadi, siapa kata kerja nurse, kerja doktor ni kerja mudah? Hei, macam-macam yang diorang kena lalui gang. Alright, kisah yang kedua ni disampaikan oleh Syifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada Acap dan juga semua geng remang sekalian. Aku nak berkongsi cerita ketika zaman aku dekat universiti. Waktu itu aku tinggal dekat hostel. Bangunan hostel ni besar dan tinggi Cap. Dia ada 5 tingkat dan aku tinggal di tingkat 3. Jadinya hostel aku ni dia macam apartment. Ada dapur, ada ruang tamu, 2 tandas dan juga 4 bilik. Aku tinggal dengan kawan aku. Nama dia Tuti. Dan kita orang tidur separate room. Kita orang tidur bilik yang berbeza. Maknanya ada 2 bilik lain yang kosong dan tak ada orang Cap. Aku dengan Tuti ni dah kenal daripada sekolah rendah lagi Cap. Memang kami rapat sampailah sekarang. Dan di universiti pun kita orang sama-sama ambil course business. Dipendekkan cerita Cap, masa kita orang third year semester dekat universiti tu ada housemate baru datang. Aku ingat lagi waktu first time aku tengok dia ni Cap. Ya Allah, cantiknya orang ni Cap. Rambut dia panjang, badan dia tinggi macam model, muka dia flawless, putih kan. Senang cerita, dia memang cantik dan macam Nora Danish dah aku tengok. Awal-awal tu semua Cap memang normal. Memang normal dan kita orang pun berkenal-kenalan lah macam biasa. Nama roommate baru kita orang ni adalah Suhaila. Dia suruh kita orang panggil dia Aila je. Dia ni ambil course design. Dia cakap dia anak tunggal dan family dia ada business company sendiri dekat Kuala Lumpur. Dan masa tu dia datang dengan baju dia yang nampak mahal, beg tangan pun Gucci kan. Aku tengok dia ni mesti orang kaya Cap. Kan? Tapi tak bolehlah nak judge a book by its cover kan. Okey. Selepas berbulan-bulan kami kenal Aila ni, dia ni baik orangnya Cap. Tak sombong, pemurah, friendly kan. Dan setiap hujung minggu dia akan bawa kita orang jalan-jalan pergi shopping mall. Lepas tu hangout sampai tengah malam. Makan dekat restoran-restoran hipster yang mahal-mahal tu. Kalau kat hostel pun, dia lah yang selalu tolong aku masak kat dapur. Nak hadapkan si Tuti tu, jawabnya ke bulu lah aku Cap. Kalau kat universiti pula Cap, Aila ni memang menjadi tumpuan ramai. Memang lelaki-lelaki dekat college ni memang tertarik lah dekat si Aila ni. Tambah-tambah lagi kalau Valentine Day. Peti ais dekat hostel kita orang ni sampai tak muat nak simpan coklat-coklat yang Aila dapat daripada budak lelaki hidung belang dekat college kita orang ni. Okey Cap, aku ada juga tanya rahsia dengan si Aila ni. Macam mana nak nampak glowing, macam mana nak nampak flawless, macam mana nak nampak cantik macam dia ni. Tapi dia cuma tersenyum je Cap. Dia cakap jaga pemakanan dan adalah ambil suplemen-suplemen sikit. Itu je lah yang dia kata. Tapi setiap kali aku berbual dengan Aila ni Cap, aku memang tertarik dan aku suka tengok muka dia sebab cantik sangat Cap. Sepanjang kami berkenalan dengan si Aila ni, tak ada yang mencurigakan. Sampailah satu masa ni. Masa ni birthday Aila tau Cap. Aku sebagai housemate yang baik decide nak belikan dia hadiah. Jadi masa tu kebetulan aku keluar jalan-jalan dekat mall. Aku nampak cermin bentuk arnab. Comel sangat Cap. Kalau aku bagi kat Aila, Aila tengok-tengok kat cermin tu, Aila comel. Ni mesti sweet, mesti cantik kan. So Cap, aku belilah cermin tu. Aku bungkus cantik-cantik kan. Dan sampai dekat rumah, aku pun bagilah hadiah tu pada Aila.
Ayla ni punyalah excited. Syifa, dia thank you. Dan akhirnya si Ayla ni pun buka. Bila dia buka je bungkusan hadiah tu, cap, prap, dia menghempaskan cermin tu ke lantai. Nasib baik cermin tu tak pecah. Jadi aku terkejut. Aku pun cakap dengan si Ayla ni, Ayla, kenapa? Awak tak suka ke hadiah tu? Si Ayla ni muka dah cuak. Muka dia berubah cap. Macam nampak hantu muka dia. Jadi si Ayla ni cuma cakap, tak, cuma aku tak sukalah tengok cermin. Ayla tu cakap macam itu. Lepas dia cakap terima kasih kat aku, dia terus masuk dalam bilik dia cap. Tak keluar-keluar. Aku jadi pelik cap. Kau bayangkan muka kau cantik, muka kau flawless, tapi kau tak suka tengok cermin. Apakah hairnya? Kan? Dan lagi satu, sejak si Ayla ni tinggal dengan kita orang cap, cermin dekat dalam tandas ni selalu jatuh dan pecah. Aku ada jugalah tanya si Ayla ni macam mana cermin tu boleh jatuh. Dia mesti melenting. Dia cakap, bukan dia yang jatuhkan. Dia kata macam itu. Ada sekali tu cap, cermin ni jatuh lagi. Dan aku tanyalah, dekat randomly aku tanya dekat dalam rumah tu, siapa yang jatuhkan cermin tu. Tapi si Ayla ni tiba-tiba dia terasa. Dia kata, lepas dia guna tandas, tiba-tiba ada angin kuat masuk dalam bilik air dan cermin tu terus jatuh. Aku masa tu macam, okey, tak adalah curiga sangat kan. Lagipun cermin tu memang tempat gantung dia tu memang agak longgar lah dan ya ada possibility untuk jatuh kan. Bukan tu saja tau cap, aku dengan Tuti selalu solat berjemaah waktu maghrib dan isyak kan. Dan setiap kali kita orang ajak si Ayla ni untuk join solat jemaah, dia akan bagi alasan yang dia tengah datang bulan lah kan. Lepas tu dia cakap dia nak solat dekat dalam bilik lah, apalah kan. Tapi pasal yang ini aku tak marah dia cap. Itu hak dia lah, nak solat sendiri ke, nak solat jemaah ke, tu urusan dia dengan Tuhan. Buat apa aku nak sibuk-sibuk, betul tak? Lagi satu cap, ada satu kejadian ni yang membuatkan aku semakin merasa sesuatu pada Ayla ni. Ada satu hari ni, aku suka pasang radio azan tau, kalau dah nak masuk waktu solat. Radio tu aku letak dekat dapur. Sambil-sambil aku dengar azan, aku ambil lah wuduk dekat tandas. Lepas tu, masa aku tengah ambil wuduk, tiba-tiba radio tu terhenti tau. Macam ada orang tutup. Jadi aku pun pergi ke dapur lah dengan perasaan yang berdebar-debar. Kan ada gangguan ke rumah kita orang ni? Sampai aku dekat dapur, aku nampak Ayla. Bila aku nampak Ayla tu, Ayla terus cakap dengan aku, yang radio tu dia yang tutup. Dia kata bising. Aku terus speechless jap. Aku cakap, what the F? Kan? Aku pasang tak adalah kuat sangat pun. Ada ke patut kau cakap azan tu bising? Kan? Kalau tak suka bising pun, at least bagilah azan tu habis dulu. Bukan lama pun, tak sampai 3 minit pun azan tu. Okey, tu baru sikit tahu aku punya syak dengan si Ayla ni. Okey, tiba waktu bulan puasa. Awal-awal dia cakap dia tak puasa sebab dia datang bulan. Itu aku masih boleh terima lagi lah alasan dia. Tapi cap, takkanlah datang bulan sampai 2 minggu cap. Kan? Dan selama sebulan tu, sekali pun dia tak pernah join kita orang sahur. Kalau waktu berbuka pun, dia makan sikit je. Sikit macam lebih kurang dalam suap 2-3 suap nasi je macam tu. Aku suruh dia makan, dia cakap dia dah kenyang. Aku tak naklah fikir yang bukan-bukan kan. Sebab dia ni cantik, badan dia semua solid cantik tu, mesti dia ialah diet lah, ataupun mungkin dia adalah makan salad-salad ke apa dalam bilik dia tu kan. Okey. Nak dijadikan cerita, ada satu malam ni, aku scroll Facebook dan aku terjumpa artikel tentang susuk dekat Facebook. Disebabkan aku ni terlalu suspicious dengan si Ayla ni, so aku pun baca artikel tu. Masa aku baca artikel tu, aku dapat satu maklumat di mana salah satu pantang larang untuk orang yang pakai susuk ni adalah makan sate. Mungkin sebab sate tu berlidi. Jadi esoknya aku beli sate dekat warung mamak yang dekat dengan rumah kita orang ni. Lepas tu aku bawa balik rumah untuk makan malam. Okey. Jadi aku ajak Tuti dengan Ayla makan sekali lah. Si Ayla ni, dia muka dah lain macam tengok sate tu tau. Kan? Muka terkejut, muka macam, kenapa ada sate pula macam itu kan. Nak dekat 5 minit jugalah aku pujuk si Ayla ni untuk makan. Dan akhirnya dia pun ambil satu batang sate dan dia makan cap. Lepas dia makan satu ni, dia letak lidi sate, dia terus masuk dalam bilik. Jadi aku pun Okey, dia makan sate tu, maknanya dia tak ada susuk lah. So aku pun lega cap. Tapi kan cap, lepas tu Ayla keluar. Tak tahulah dia nak hang out dengan siapa. Dan kita orang pun okey je lah. Kita orang untuk kemas-kemas lah. Kemas. Tiba-tiba si Tuti ni masa tengah lalu dekat bilik si Ayla ni, kebetulan dia ternampak
ada bekas sampah kat situ. Jadi dia pun dengan baik hati nak ambil tong sampah tu, nak buang sekali lah sampah si Aila ni. Dan si Tuti ni nampak sate yang dah dikunyah dekat dalam tong sampah tu cap. Dah terang-terang cap si Aila ni buang sate yang dia makan tadi. Tapi aku dengan Tuti ni masih husnuzon lagi, yang mengatakan mungkin dia tak selera kot, ataupun mungkin dia tak suka kot makan yang minyak-minyak macam ni. Okey, tu tak apa lagi cap. Satu malam ni, masa Aila pergi keluar hangout dengan kawan-kawan universiti dia, Tuti pula masa tu kat dapur tengah makan. Aku ni baru je habis solat maghrib. Sambil tunggu-tunggu isyak tu, aku kemaslah ruang tamu, kemas-kemas rumah macam biasa. Lepas tu aku pun pergi cek bilik Aila. Manalah tahu kan ada tingkap-tingkap yang belum tutup ke apa kan. Masa tu bila aku buka je pintu bilik dia cap, ya Allah cap, terkejut aku. Orang cantik mulik macam gitu, bilik ya Allah dah macam sarang tikus cap. Bersepah-sepah dengan lagis atas katil bersepah dengan baju-baju, buku-buku berselerak. Lepas tu, memang sakitlah mata aku tengok bilik dia tu cap. Jadi aku pun dengan baik hati tolonglah kemas. Masa aku kemas tu cap, aku terjumpa kain kuning yang bergulung dekat bawah bantal si Aila ni tau. Kain tu kecil je kan. Lepas tu dia berikat dengan tali kuning juga. Jadi aku pun buka bungkusan tu, dan korang tahu tak, aku sikit lagi nak pingsan bila aku nampak dekat dalam bungkusan tu cap, ada jarum-jarum emas yang kecil-kecil itu. Banyak gila cap. Lepas tu cap, ada blood stain dekat kain tu cap. Masa tu barulah confirm yang Syakwa sangka aku selama-lama ni cap. Automatik cap, masa tu aku mengucap panjang. Jadi cap, untuk mengelakkan si Aila ni tahu yang aku dah bongkar barang-barang dia ni kan, jadi aku cepat-cepat ikat balik bungkusan kuning tu dan letak balik dekat tempat yang aku jumpa tadi. Tengah aku terkocoh-kocoh nak keluar daripada bilik si Aila ni, aku tiba-tiba tercium bau harum. Harum tu bukan harum minyak wangi tau. Harum bunga kemboja tu cap. Masalahnya cap, rumah kita orang ni, jangan kata bunga kemboja, pokok bunga kertas pun tak ada cap. Dan daripada mana pula datang ni bau harum bunga kemboja ni? Aku dah mula seram dah masa tu. Tiba-tiba cap, masa aku nak keluar daripada bilik si Aila ni, tiba-tiba ada satu angin meniup ke arah muka aku. Masa tu cap, kipas tak buka, aircon pun tak buka. Daripada mana datangnya angin? Dan malam tu cap, aku tak boleh tidur. Meremang bulu roma aku lepas aku keluar daripada bilik si Aila ni. Dan masa aku tengah tidur tu cap, aku terkena sleep paralysis. Dan aku tak tahu pukul berapa aku tersedar. Lepas tu tangan dengan kaki aku ni tak boleh bergerak. Kepala aku je boleh bergerak masa tu. Aku cuba tengok jam. Aku cuba tengok jam dekat dinding, tapi aku tak nampak sebab gelap sangat masa tu. Lepas tu cap, aku tengok dekat satu sudut kiri bilik aku tu macam ada bayang-bayang. Yang ni 99% aku nampak. Dia macam bayang-bayang hitam, bentuk manusia, bentuk wanita macam itu. Tapi cap, dia ada mata yang berkilau warna merah masa tu. Bayang-bayang tu tak bergerak cap. Dia berdiri je kat situ, seolah-olah sedang memerhatikan aku. Tapi masa tu aku tak sempat nak fikir apa-apa. Yang aku fikirkan adalah macam mana aku nak bergerak balik ni. So aku pun bacalah surah-surah yang ada dalam kepala otak aku time tu cap. Lepas aku baca surah-surah tu dan aku cuba gerakkan badan aku kuat-kuat, barulah aku dapat bergerak. Dan kemudian esoknya aku cerita kepada Tuti apa yang jadi dekat aku malam tadi. Rupa-rupanya cap, Tuti pun dah ada syak sesuatu kepada si Aila ni. Tuti sendiri cakap dia heran dengan perangai si Aila ni tau. So bukan aku seorang je lah yang fikir yang bukan-bukan pasal si Aila ni. Lepas tu aku dengan Tuti decide untuk perhatikan si Aila ni untuk beberapa hari. Tapi cap, semenjak aku masuk bilik si Aila hari tu, aku kerap kena kacau. Kena kacau dengan benda-benda yang bukan-bukan. Setiap kali aku pasang radio, channel dia boleh berubah sendiri. Lepas tu setiap malam aku akan mimpi buruk pasal si Aila ni. Dan dalam mimpi tu cap, aku nampak Aila minta tolong sambil dia tutup muka dia cap. Bukan tu je tau. Kalau Aila keluar hangout dengan kawan-kawan dia, aku selalu nampak jelmaan Aila ni dekat rumah kita orang cap. Bayangkan. Ada satu malam ni, aku kena gangguan yang paling teruk sekali. Masa aku tengah tidur, badan aku sekali lagi tak boleh nak bergerak. Lepas tu tulang belakang aku ni sakit-sakit sangat jap, seolah-olah macam aku kena hempap dengan benda yang sangat-sangat berat.
Nasib baik hati aku ni jenis kental cap. Aku baca, aku lawan, aku baca surah-surah yang apa yang aku ingat dalam hati aku ni. Dan lepas aku sedar, aku terus bangun, aku terus lari ke bilik Tuti. Masa tu Tuti tengah tidur, aku kejut si Tuti. Dan aku ceritakan kepada Tuti apa yang aku lalui tadi. Dan kita orang decide nak call ustaz. Tapi bila tengok jam dah pukul 3 pagi, kita orang decide besok pagi je lah kita orang call ustaz tu. Jadi malam tu aku tidur dalam bilik Tuti sampai pagi cap. Esok pagi aku pun call ustaz untuk datang rumah kita orang. Aila masa tu tak tahu yang kita orang ada panggil ustaz. Dan masa ustaz tu datang, aku ceritakanlah apa yang jadi. So, first ustaz nak check bilik aku dengan bilik Tuti. Lepas tu dia nak check bilik Aila. Tapi sebelum tu aku panggil Aila untuk keluar. Aku cakaplah dengan si Aila ni yang ustaz datang nak check rumah kita orang ni dan nak pagarkan rumah kita orang ni, termasuklah bilik si Aila tu. Bila aku cakap ustaz nak check bilik dia cap, si Aila ni punya mengamuk. Lepas tu dia tengking-tengking aku cap. Lepas tu Aila kata tu yang aku ni tuduh dia bawa benda tak baik. Tapi tak apa, aku sabar je, aku relax je. Aku tak nak paksa si Aila ni. So aku pun keluar daripada bilik dia dan dia terus tutup pintu. Ustaz tu cakap tak apa, dia boleh check daripada luar je. Jadi cap, ustaz ni berdiri kat depan pintu bilik Aila. Lepas tu dia bacalah ayat-ayat Quran yang tertentu lah. Tak lama lepas tu cap, aku dengar suara si Aila ni menjerit-jerit dekat dalam bilik tu cap. Meroyan-royan dia dekat dalam tu minta tolong. Jadi aku pun ketuk pintu bilik Aila. Aila, awak okey tak Aila? Aila, awak okey tak? Kan? Jadi masa tu Aila ni masih terjerit-jerit cap. Macam orang kena rasuk kat dalam tu. Lepas tu aku buka pintu. Tapi berkunci. Nasib baik aku ada kunci spare cap. Masa aku buka pintu bilik si Aila ni, aku tengok si Aila ni dah terlantar dekat atas lantai ni sambil menangis-nangis tau cap. Lepas tu dia tutup muka dia. Aku pun datang dekat Aila ni pelan-pelan. Aku tanya, Aila, awak okey tak? Awak okey tak? Tolong aku. Muka aku sakit. Muka aku pedih. Kata si Aila ni. Masa tu pertama kali aku tengok si Aila ni kesakitan sampai macam itu sekali cap. Kesian sangat aku tengok dia. Aku tengok ustaz masih lagi tu kumat kamit baca ayat-ayat suci Al-Quran. Dan aku cuba tenangkan si Aila ni lah. Dan tak lama lepas tu cap, Aila ni pingsan, tak sedarkan diri. Jadi ustaz suruh aku dengan Tuti angkat si Aila ni untuk baring atas katil. Tapi kan cap, masa kita orang tengah angkat muka Aila ni, kita orang terkejut. Tengok muka Aila ni penuh dengan darah cap. Kan? Nasib baik aku ni tak fobia dengan darah lah. Kan? Lepas tu kan cap, nak tahu tak? Nak terbilak biji mata aku tengok muka Aila ni berubah. Berubah tu, yelah tak adalah berubah drastik sangat. Cuma muka dia nampak lebih tua dan tak glowing. Macam nak bayangkan dia umur 20 tahun tapi muka dia umur 40 tahun kan. Macam itulah cap. Jadi ustaz pun ada bagi tahu yang Aila ni memang ada pakai susuk dan dia didampingi oleh jin yang membantu si Aila ni untuk kekal cantik dan sihat cap. Disebabkan susuk ni melibatkan jin dan syaitan, sebab itulah pemakai susuk ni mudah terpengaruh dengan energi-energi jahat yang membuatkan dia malas nak beribadat dan sering berperilaku aneh. Okey cap. Akhirnya sejak kejadian tu Aila berhenti daripada universiti tu dan balik semula ke Kuala Lumpur. Dia langsung tak ada mention pasal susuk yang dia pakai. Mungkin sebab dia malu nak cerita kot. Dia ada cakap yang dia nak pergi rehat dan tenangkan fikiran dekat Kuala Lumpur. Dan semenjak kejadian tu aku tak pernah dengar lagi khabar daripada Aila. Tak tahulah dia okey ke tidak. Aku cuma harap yang dia sedar dengan apa yang dilakukan tu. Apa yang dia buat tu semua syirik dan dosa jap. Betul tak? Yelah, kalau nak cantik sekalipun janganlah buat benda-benda macam itu. Haram tu semua kan. Dan apa yang paling aku syukurkan adalah tiap-tiap malam aku tak kena kacau lagi dah. Dan aku boleh belajar dan aku boleh tidur dengan tenangnya. Jadi jap, itu sajalah kisah yang aku nak sampaikan pada malam ini. Harap-harap dapat memberi sedikit sebanyak pengajaran dan juga iktibar untuk kita semua. Jadi selamat malam aku ucapkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panjang cerita dia, tapi menarik. Betul tak? Menarik kan? Acap tak nak ulas banyak-banyak tentang cerita ni. Korang yang mendengar, korang yang menonton, tepuk dada, tanyalah iman. Okay? Dan kalau boleh, korang komen-komen apa pendapat korang tentang cerita ni. Gitu dia. Alright gang, itulah dia 2 buah kisah yang Acap nak sampaikan untuk anda semua pada malam ini. Acap harap kisah-kisah yang dikongsikan oleh pencerita-pencerita kita ni memberikan manfaat dan juga iktibar pengajaran untuk kita semua. Right?
Satu je lah Acap nak cakap, jauhilah perkara-perkara syirik, kerana dia sangat-sangat merugikan diri kita sendiri, kan? Tak kira lah sama ada kita rugi di dunia maupun di akhirat sana. Jauhilah perkara-perkara syirik ni, Okey, kepada anda semua yang mungkin nak berkongsikan kisah-kisah ataupun pengalaman-pengalaman seram, pengalaman mistik ataupun misteri yang pernah anda lalui, anda boleh kongsikan kepada Acap di talian 0192523047. Anda boleh hantarkan secara penulisan, hantar voice note, ataupun anda nak set time dengan Acap untuk jadi caller pun boleh, tak ada masalah. Hubungi je Acap dekat talian WhatsApp ni, alright? Acap rasa sampai di sini sajalah pertemuan kita untuk malam ini, InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Jadi macam biasa, jangan tinggal solat, banyakkan berzikir, banyakkan berselawat. InsyaAllah kita selamat dunia dan akhirat. Jumpa lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kamar Rama, kau saksi abadi, cerita hidup yang penuh duri. Takkan hilang walau ku pergi, kau kekal di sini menemani.